Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, sihat ke semua? Sebentar tuan-tuan puan-puan semua dengar ke suara saya? Jelas ke? Seandainya kalau tuan puan-puan semua dengar suara saya dengan jelas, minta komen dengar ustaz ataupun bagi like ataupun love. Apa tu? Emoji love. InsyaAllah. Okey. Okey. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya dengar ni. InsyaAllah dengar. InsyaAllah. Bismillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad fil nabiyina wal mursalin. Wassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah atas setiap kenikmatan yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada awal-awalnya kita mengucap syukur alhamdulillah ke atas setiap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan pada kita. Jadi sebelum kita mulakan apa-apa, sama-sama kita mempertukarkan niat kita dahulu. Jadi kalau pada kali ini tujuan kita ke sini adalah untuk mempelajari, jadi kita ubah niat kita mempelajari sesuatu itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Alhamdulillah. Pada kali ini dapat kita bersama-sama lagi dalam mempelajari hukum tajwid dan juga sedikit keilmuan mengenai Al-Quran. Dan hari ini insya-Allah kita akan mempelajari surah Al-Baqarah ayat 5 muka surat 2 insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita, kita sama-samalah mengucap alhamdulillah. Paling kurang pun 3 kali lah dalam hati kita sebut alhamdulillah. Kenapa kita mulakan dengan sebut alhamdulillah? Kerana boleh kata sebenarnya terjadinya kita, bertemunya kita pada live kali ini semuanya atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan diri kita, tuan-tuan puan-puan semua, termasuk saya sekali, untuk berada di live kali ini. Live ini untuk mempelajari sesuatu, untuk memperbaiki sesuatu, untuk menjadi insan yang lebih baik pada sesuatu yang semuanya berkaitan pada agama Islam. Baik. Jadi sama-sama kita bersyukur Allah SWT, kerana kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, di luar sana banyak mereka-mereka di luar sana tidak dapat seperti apa kita dapat pada hari ini. Sangat berbeza, sangat jauh. Macam tuan-tuan puan-puan yang dapat hadir pada kali ini, pada live ini, walaupun tak ramai, tapi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadiri dalam pembahasan keilmuan agama ini, insya-Allah. Baik. Jadi sebelum kita mulakan kita punya pembahasan, sama-sama kita mulakan kita punya majlis ilmu kita dengan surah Al-Fatihah, doa sebelum belajar dan juga doa sebelum baca Quran dan juga doa menuntut ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya kita mengambil keberkatan dari baca surah Al-Fatihah, pergi doa sebelum belajar, dan juga kita mengambil keberkatan juga dalam kita membaca doa sebelum baca Quran, dan juga ambil keberkatan daripada doa sebelum doa menuntut ilmu pengetahuan. Baik.
Jadi kita mulakan kelas kita dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa dhakkirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-ilma an-nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa ila khairil qaribna wa 'anil syarri ba'idna. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulakan pelajaran kita, tuan-tuan dan puan-puan semua boleh bersedialah buka muka surat 2 selepas surah Al-Fatihah. Hari ini kita akan membahas ayat kelima. Sebelum ini telah membahas ayat pertama sehingga ayat keempat. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai surah Al-Baqarah ayat yang kelima. Masih lagi dalam muka surat yang sama, muka surat kedua, muka surat paling depan. Tuan-tuan dan puan-puan buka Al-Quran lepas surah Fatihah, sebelah tu surah Al-Baqarah, ayat paling bawah sekali, ayat kelima itu. Jadi hari ini kita akan membahas ayat nombor 5 insya-Allah. Baik. Sebelum tuan-tuan dan puan-puan semua sebelum kita mulakan pelajaran, seandainya tuan-tuan dan puan-puan semua ada sebarang pertanyaan, sebarang kemusykilan, terfikir-fikir ke apa-apa ke dari segi pembahasan kita pada hari ini ingin bertanya, tafadhal, dipersilakan untuk bertanya. Insya-Allah saya akan membantu untuk menjawabnya insya-Allah. Minta maaf juga, sepatutnya saya memperkenalkan diri saya dahulu sebelum kita memulakan kelas kita hari ini. Okey. Jadi izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Amirul Ashraf bin Syamsuri. Merupakan anak jati Negeri Sembilan. Saya lahir di Negeri Sembilan, Seremban. Dan alhamdulillah saya insya-Allah saya merupakan salah seorang pengajar di AQSP insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah kalau tuan-tuan dan puan-puan akan biasalah tengok muka saya lepas ni kat live. Kalau tuan-tuan puan hadir ke center akan biasa nampak muka saya lah kat sini insya-Allah. Okey, sama-sama kita mendoakan agar setiap usaha AQSP semuanya berjalan dengan baik insya-Allah. Okey, baik. Baik, alhamdulillah. Kita sebelum ini telah mempelajari ayat 1 hingga ayat 4 surah Al-Baqarah. Surah yang biasa boleh kita kata surah yang biasa kita dengar baca. Awal-awal lepas Fatihah kita buka Quran, lepas surah Fatihah mesti kita akan jumpa surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah nak tak nak kita akan biasa dengar, dan boleh kata selepas bagi siapa yang selalu buka Quran, tuan-tuan puan-puan buka Quran, surah dibandingkan surah yang paling belakang-belakang, surah tengah-tengah dengan surah Al-Baqarah, biasanya kalau disebut surah Al-Baqarah mesti ingat, oh surah Al-Baqarah, tahu-tahu lepas surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Baqarah ni adalah satu surah yang biasa didengari. Surah Al-Baqarah ini merupakan surah yang berada selepas surah Fatihah, surah kedua, yang di mana merangkumi 2 juzuk. Maksudnya 2 bahagian. 2 juzuk. Juzuk pertama dan juzuk kedua adalah surah Al-Baqarah. Jadi agak panjang sebenarnya tuan-tuan puan-puan. Satu juzuk tu tuan-tuan dan puan-puan boleh kata 20 muka surat. 20 ke 21, 22 muka surat. Jadi bayangkan surah Al-Baqarah dia merangkumi 2 juzuk. Jadi berapa muka surat agaknya surah Al-Baqarah itu? Banyak. Jadi salah satu surah yang terpanjang adalah surah Al-Baqarah. Baik, alhamdulillah. Okey. Insya-Allah kita akan sambung pembahasan kita pada hari ini.
Bagi siapa ada persoalan boleh bertanya, jangan risau, saya akan jawab, insyaAllah saya akan jawab. Tapi saya akan jawab pada waktu tertentu saja, insyaAllah. Tak setiap waktu lah saya akan menjawab. Mungkin lepas saya membahaskan membahaskan mengenai hukum-hukum tajwid pada ayat-ayat pada ayat nombor 5 ni, kemudian saya akan baca komen-komen tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya persoalan saya akan menjawab, insyaAllah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah tak dengar ke apa, boleh maklumkan juga pada komen, insyaAllah saya akan bantu tengok apa yang saya mampu buat untuk pastikan tuan-tuan dan puan-puan penyampaian saya sampai ke tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Baik. Jadi hari ini sebentar tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebentar. Sebentar tuan-puan. Sekejap. Sekejap tuan-tuan dan puan-puan, ada masa terlingkes sebentar. Saya akan selesaikan secepat mungkin sekejap Ya, tuan-tuan dan puan, saya menunggu penyelesaian sekejap. Okey, sementara kita tunggu masa teknikal selesai. Saya nampak ada sedikit soalan dah terjawab. Ada beberapa soalan bertanya. Dan juga saya akan menjawab salam juga. Okey, Ina Rosha, Waalaikumsalam. Terus Al-Fatih QSP, Alhamdulillah dengar. Okay, Alhamdulillah. Al-Fagir, Waalaikumsalam Al-Fagir. Status Ustaz. Okey, status saya. Okey, baik. Status saya, Assalamualaikum. Nizam Al-Fatih. Baik, Ustaz Asfah. Baik. Sebentar tuan-tuan dan puan. Bismillah. Bismillah. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Tuan-tuan dan puan semua dengar ke suara saya? Okey, alhamdulillah. Bentar sekejap.
Okey. Alhamdulillah. Alright. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okey, kita akan sambung bacaan, kita sambung bahasan ilmu kita hari ini. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka Al-Quran, muka surat 2 paling depan. Tuan-tuan dan puan-puan buka Al-Quran je, muka surat 2. Lepas surah Fatihah, surah Baqarah tu, situlah kita akan membahas hari ini ayat yang ke-5. Maaf. Okey, ayat yang ke-5. Baik, untuk kali ini izinkan saya untuk membaca dahulu. Saya akan baca sebanyak 3 kali, dan tuan-tuan puan-puan semua dengar bacaan saya. Kemudian saya akan membahas satu persatu dari kalimat. Kalimat tu bermaksud perkataan per perkataan dari segi hukum tajwid, insya-Allah. Jadi sebarang persoalan mengenai hukum tajwid atau apa-apa boleh berkomen, boleh tuan-tuan puan-puan boleh komen di ruang live. Jadi insya-Allah selepas habis saya membahas hukum tajwid, saya akan refer juga, bukan refer, maksudnya tuju pada komen-komen tuan-puan seandainya ada sebarang persoalan. Jadi seandainya tuan-tuan puan-puan semua faham apa semua, seandainya saya kata tuan-tuan puan-puan faham ke, tuan-tuan puan-puan balas dengan berikan love boleh, nak bagi like pun boleh. Kalau tuan-tuan puan-puan semua tak dengar ke apa, boleh bagi boleh bagi smile macam tenganga ke apa benda, macam tak faham ke apa, nanti saya akan ulang balik insya-Allah persoalan. Baik. Jadi izinkan saya untuk membaca dahulu ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kali pertama, bacaan kali kedua. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kita sama-sama menghayati bacaan ni. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan tengok di mana bahagian saya panjang, di mana bahagian saya baca pendek, di mana bahagian saya mendengungkan, di bahagian mana saya memasukkan huruf kepada suatu huruf. Kemudian saya akan membahas satu persatu. Okey, bacaan kedua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kali ketiga. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Baik. Jadi hari ini kita akan membahas satu persatu hukum tajwid pada ayat nombor 5 insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke ayat yang pertama. Ke kalimat yang pertama tuan-tuan dan puan, iaitu kalimat ulaika. Ulaika. Kalimat pertama iaitu ulaika. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Ulaika. Di sini kita dapat melihat ada huruf waw yang di mana, minta maaf, ada huruf waw yang di mana di atas huruf waw tu ada bulat. Ada bulat tuan-tuan puan-puan. Kita boleh tengok. Tuan-tuan puan-puan kalau buka Quran, tuan-tuan puan boleh tengok. Di atas waw tu ada tanda bulat. Apa tanda itu dan apa tujuan dia meletakkan tanda bulat di atas waw itu? Waw ini tuan-tuan dan puan-puan, waw ini tuan-tuan dan puan-puan tidak bermaksud apa-apa hukum tajwid. Jadi maka kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, saya baca tadi, saya tak baca panjang, bukan ula, saya baca ulaika. Saya tak baca ulaika. Maksud di sini tuan-tuan puan, huruf waw ini tidak menunjukkan apa-apa hukum tajwid, bukan huruf mad. Kalau tuan-tuan puan tahu, kita telah pelajari hukum mad asli
ada 3 huruf. Huruf pertama huruf alif, waw dan ya. Huruf alif, waw dan ya. Huruf alif syarat bagi penggunaan huruf mad asli. Huruf alif wajib atas huruf alif sebelum dia huruf lain juga, huruf jaiyah, huruf yang di mana mempunyai baris atas. Itu bagi syarat penggunaan huruf mad asli bagi huruf alif. Contoh dia ba. Okey, ba. Ini syarat bagi huruf mad asli. Salah satu huruf mad asli. Seperti mana saya beritahu tuan-tuan dan puan tadi, huruf mad asli ada 3. Tak nampak? Okey, 3. Yang pertama alif. Alif boleh menjadi hukum mad asli seandainya huruf yang berada sebelum huruf alif adalah huruf yang berbaris atas. Contoh je ba. Ba berapa harakat? 2 harakat. Kemudian huruf waw pula tuan-tuan dan puan-puan. Huruf waw. Sebentar. Huruf waw tuan-tuan dan puan-puan, huruf waw boleh menjadi hukum mad asli seandainya sebelum huruf waw tersebut adalah huruf yang mempunyai baris depan. Contohnya kita masih pakai huruf ba. Contohnya huruf ba yang baris depan bertemu dengan huruf waw. Jadi ini adalah hukumnya apa tuan-tuan puan-puan? Hukum dia mad asli. Syarat dia bagi nak pakai syarat seandainya huruf waw itu adalah hukum mad asli, huruf sebelum dia adalah huruf berbaris depan. Jadi baca macam ni tuan-tuan puan. Bu, 2 harakat panjang dia, 2 harakat. Okey. Yang ketiga, huruf ketiga dalam huruf mad asli adalah huruf ya. Huruf ya tuan-tuan dan puan-puan, huruf ya tuan-tuan dan puan-puan, huruf ya boleh menjadi hukum mad asli seandainya huruf sebelum huruf ya itu adalah huruf yang berbaris bawah. Okey, sebentar saya betulkan kamera. Okey, berbaris bawah. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Seandainya huruf kalau huruf ya itu menjadi hukum mad asli seandainya huruf sebelumnya adalah huruf yang berbaris bawah. Contohnya kita masih menggunakan huruf ba. Okey. Tulisannya macam ni. Ni tulisan dia tuan-tuan dan puan. Bacaan dia bi. Berapa panjang, berapa harakat? 2 harakat. Sama. Mad asli panjang dia 2 harakat saja. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan, perbezaan antara huruf waw ini dengan huruf mad asli ini, perbezaan dia di sini tidak ada apa-apa tanda. Ni sama kan? Waw sebelum dia baris depan juga. Huruf yang berbaris depan. Sini pula sama juga keadaan dia. Huruf waw sebelumnya adalah huruf yang berbaris depan. Perbezaan dia, atas waw ini tiada apa-apa tanda, manakala di atas waw ini ada tanda bulat. Jadi tuan-tuan dan puan, apa hukum bagi waw ini? Tidak ada hukum. Waw ini dipanggil sebagai waw ziyadah. Waw ini adalah waw ziyadah. Waw ziyadah tu apa tuan-tuan dan puan? Waw ziyadah itu bermaksud waw yang ditambah. Waw yang ditambah. Bacaan macam ni tuan-tuan dan puan, tidak dipanjangkan. Bacaan dia pendek saja. Baik, tuan-tuan dan puan, itu adalah yang pertama. Yang kedua kita tengok selepas je. Huruf lam berbaris atas, kemudian ada misai. Ni misai, atas ni misai. Bawah ni ada alif lam. Ada alif lam, ada alif mat. Alif mat tu apa? Mat asli. Alif sini sama dengan alif sini tuan-tuan dan puan. Ni alif, ni pun alif. Akan tetapi kenapa ada misai? Apa tanda misai ni? Misai ini menandakan hukum mat. Mat apa tuan-tuan dan puan? Namanya adalah
Maaf. Namanya adalah hukum hukum mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Apa syarat tuan-tuan dan puan-puan bagi hukum mad wajib muttasil? Okey, baik. Syarat bagi hukum mad wajib muttasil di mana huruf hamzah, tuan-tuan puan-puan nampak tak mana huruf hamzah kat situ? Huruf hamzah, ini huruf hamzah. Huruf hamzah berhuruf hamzah dengan huruf mad. Mad apa? Huruf mad asli. Kat sini mana huruf mad asli? Ni huruf mad asli dia tuan-tuan puan-puan. Ini namanya huruf mad asli yang alif. Huruf mad asli kan ada 3 kan? Saya beritahu tadi, huruf mad asli ada 3, alif, waw, ya. Dan di sini tanda panjang yang macam ke bawah kecil ni, ini nama dia alif. Hukum mad alif, hukum mad asli alif. Jadi saya beritahu dia apa syarat bagi mad wajib muttasil? Hamzah bertemu dengan hukum mad dengan hukum mad alif, hukum mad asli alif dalam satu perkataan, satu kalimat. Seperti mana saya beritahu tuan-tuan puan tadi, ulaika ini satu perkataan, satu kalimat. Jadi bagaimana tuan-tuan puan? Jadi bagaimana tuan-tuan puan bacaan dia bagaimana? Bacaan dia mad wajib muttasil, kadar harokat panjang dia adalah 4 atau 5 harokat. Kalau mad asli saja 2 harokat, kalau mad wajib muttasil sama ada 4 ataupun 5. Jadi bagaimana tuan-tuan puan nak membacanya? Bacaan dia ulaika. Faham? 5 harokat. Faham tuan-tuan puan? Okey. Jadi mad wajib muttasil kadar dia kena ingat kadar panjang bacaan dia adalah 4 ataupun 5. Bagi mad asli adalah 2 harokat saja. Itu kalimat yang pertama. Baik. Beransur kita berganjak ke kalimat kedua. Kalimat apa tuan-tuan puan? Kalimat ala. Baik. Ala tuan-tuan dan puan-puan. Ala di situ, apa hukum mad yang bernampak kat situ tuan-tuan puan? Hukum mad yang bernampak di situ adalah ini. Hukum apa tu tuan-tuan puan? Hukum apa tuan-tuan puan? Itulah namanya hukum mad asli. Apa hukum mad asli? Ustaz, tapi tak ada alif pun, tak ada waw, tak ada ya. Seperti mana saya beritahu tuan-tuan puan, ini dengan ini sama. Jadi ini apa? Ini nama dia alif kecil. Alif kecil tapi dia merujuk kepada huruf mad asli. Huruf apa? Huruf alif. Jadi ini nama alif kecil. Alif hukum mad asli. Jadi bacaan saya tuan-tuan puan, saya telah beritahu tadi hukum mad asli kadar panjang bacaan dia 2 harokat. Jadi bagaimana tuan-tuan puan bacaan dia? Bacaan dia ala, 2 harokat saja tuan-tuan puan, jangan lebih, 2 harokat saja. Ala. Baik. Kemudian bagaimana kita baca awal kalimat hingga ke kalimat kedua? Okey. Jadi kita baca pada kalimat pertama sampai kalimat kedua. Jadi bacaan dia kita ikut sekali dengan kadar panjang hukum tajwid. Ulaika ala. Macam tu. Faham tuan-tuan puan? Okey. Baik. Itu adalah kalimat yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Kalimat yang ketiga, kita berganjak ke kalimat yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf kalau tak nampak, saya betulkan sedikit. Alright, okey. Yang kedua adalah perkataan hudan. Hudan, tuan-tuan dan puan-puan. Hudan ini huruf yang kedua ini tandanya tanwin. Tanwin. Ustaz, kalau tanwin baris atas bukan ada alif ke ustaz biasanya ustaz? Alif dia di mana? Ini alif dia. Ustaz tu ya ustaz. Itu bukan ya. Alif terbahagi menjadi 2. Alif maksurah dan juga alif mamdudah. Alif maksurah, tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya menulis sedikit. Alif maksurah tuan-tuan dan puan, alif maksurah bentuk dia seperti ini. Tak ada, minta maaf. Bentuk dia seperti ini.
Ini bentuk dia. Ni bentuk alif maksurah. Bukannya ni salah, minta maaf, ni salah ni. Ni adalah tanda alif maksurah. Kalau alif mamdudah macam biasa, tegak ke bawah. Okey. Alif mamdudah biasa kita lihat dalam Al-Quran, panjang ke bawah. Jadi alif terbagi pada dua, tuan-tuan dan puan. Alif mamdudah dan juga alif maksurah. Jadi ini adalah alif sebenarnya. Baik. Tuan-tuan dan puan, bagaimana bacaan je? Bacaan je hudan. Tidak ada apa-apa hukum tajwid. Akan tetapi persoalan saya di sini untuk tuan-tuan dan puan juga untuk memikir, bagaimana seandainya tuan-tuan dan puan tak panjang nafas, baca daripada sini sampai sini je, kemudian kita berhenti kat sini. Kemudian kita berhenti di sini. Bagaimana kita ingin memberhentikan bacaan kita? Bagaimana? Dengan menggunakan hukum mad iwad. Apa tu mad iwad, tuan-tuan dan puan? Izinkan saya tulis dahulu. Seandainya tuan-tuan dan puan, saya ulang balik seandainya tuan-tuan dan puan membaca daripada ulaika dan berhenti di hudan, tuan-tuan dan puan perlu melalui satu hukum tajwid, di mana dipanggil sebagai hukum hukum tajwid mad iwad. Mad iwad. Mad iwad bagaimana tuan-tuan dan puan? Mad iwad, syarat bagi hukum mad iwad di mana kita ingin kita membaca Quran, kemudian kita ingin berhentikan bacaan kita. Dan ketika kita ingin memberhentikan bacaan kita, huruf terakhir itu adalah huruf berbaris tanwin. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan? Syarat je, jadi penyelesaian je, kita perlu membaca huda, bukan hudan. Seandainya kita baca seperti biasa, asalnya adalah hudan. Tapi seandainya kita memberhentikan bacaan kita sehingga sini, jadi syarat je, hukumnya adalah mad iwad, dan bacaan je dengan kita menghilangkan satu baris. Di sini ada dua baris kan? Ada dua baris, kita menghilangkan satu baris, akan menjadi huda. Itu seandainya kita memberhentikan bacaan kita di sini. Jadi apa nama hukumnya? Mad iwad. Baik. Hukumnya mad iwad. Baik. Sekarang kita akan baca seandainya tuan-tuan dan puan membaca daripada awal dan berhenti di huda. Jadi bagaimana bacaan dia? Ulaika ala huda. Faham tuan-tuan dan puan? Jadi hukumnya adalah mad iwad. Daripada dua baris menjadi satu baris. Kita menghilangkan satu baris. Okey, baik. Itu seandainya tuan-tuan dan puan berhenti di huruf huda. Bagaimana tuan-tuan dan puan seandainya mempunyai nafas yang panjang yang cukup, mampu untuk menghabiskan sehingga tanda wakaf ini, tanda wakaf, sehingga mampu untuk berhenti tanda wakaf. Bagaimana hukum dia? Huruf tanda tanwin bertemu dengan huruf mim. Apa hukum dia? Hukum dia adalah idgham bi gunnah. Idgham, maaf kalau pensel kurang jelas, bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Puan, huruf tanda tanwin bertemu dengan huruf mim. Hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan puan, syarat bacaan je kita harus mendengungkan bacaan je. Bi gunnah tu apa tuan-tuan puan? Gunnah ni maksudnya dengung kat hidung. Kita baca kat hidung. Jadi bacaan sebutan je hudam. Kalau tuan-tuan membaca, cara nak mengetahui dengung tak dengung, tuan-tuan puan semua sentuh hidung dan tuan-tuan menggegarkan hidung tuan-tuan puan. Jadi tuan-tuan akan baca macam biasa, hudam, tapi menggegarkan hidung. Sebab apa? Dengung tu berada di sini, di rongga hidung. Jadi hudam, sambil tuan baca tu tuan pegang, tuan-tuan puan semua pegang hidung. Kalau gegar tu, betul lah tu kedudukan dengung tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hukum dia adalah idgham bi gunnah. Baik. Kemudian kita tengok pula itu seandainya tanwin bertemu dengan huruf mim. Kemudian terlihat sebelah huruf tanwin tu ada huruf nun mati ni Baik tuan-tuan, nun mati bertemu dengan huruf ra. Nun mati tuan-tuan dan puan-puan
Apa hukum dia tuan-tuan dan puan? Hukum dia adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Tadi huruf tadi tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham bila gunnah. Maksudnya kena bacaannya kena berdengung. Kalau idgham bila gunnah tidak ada dengung. Bila gunnah tanpa dengung. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan? Bacaan dia menjadi mir rabbihim. Tak ada dengung tuan-tuan dan puan, tak ada dengung. Ibaratnya ra tu ibaratnya nun tu, nun yang mati tu tidak wujud bacaan dia. Jadi kita memasukkan nun dalam ra, jadi bacaannya akan menjadi mir rabbihim. Sebegitu tuan-tuan dan puan. Beza idgham bi gunnah kita mendengungkan hidung. Idgham bi gunnah kita mendengungkan hidung, manakala idgham bila gunnah tidak ada dengung. Jadi kita cuma masukkan saja huruf dia. Nun mati atau huruf tanwin itu hilang. Sebab tu kita tak ada dengar min, tak ada. Kita mendengar mir rabbihim. Nun tu telah dimasukkan dalam huruf ra. Baik. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan kita nak membaca dari awal sehingga akhir? Okey, kita akan baca dua kaedah. Kaedah pertama, kita membaca berhenti di huda. Kemudian kita membaca daripada awal berhenti di rabbihim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan pertama kita berhenti di huda. Ulaika ala huda mir rabbihim. Itu bacaan pertama. Kita berhenti di huda, di hudan. Kita berhenti di hudan. Kita kena sebab kita berhenti di hudan, jadi kita kena membuangkan satu baris. Hukum dia mat iwat. Jangan lupa tuan-tuan dan puan. Bacaan kedua kita cukup nafas. Kita baca pada ulaika sehinggalah rabbihim. Jadi macam mana pembacaannya? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ingat tuan-tuan dan puan, dam, pastikan bergegar hidung kita tuan-tuan dan puan. Itulah dengung, itulah idgham bi gunnah mir rabbihim. Baik tuan-tuan dan puan, ada orang bertanyakan, ustaz, apa benda yang tanda sod ni ustaz? Apa tanda sod ni ustaz? Apa tanda kecil ni ustaz? Itu tanda waqaf. Waqaf tu bahasa Arab, bahasa Melayu je berhenti. Tanda waqaf ini tuan-tuan dan puan-puan, kita tuan-tuan dan puan, syarat bagi tanda waqaf ini saya tulis dulu. Maaf lah, tak jelas sangat tulisan saya. Maaf, tapi saya akan jelaskan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seandainya tuan-tuan dan puan-puan ketemu huruf tanda waqaf ini, sod dan ada lam, ada ya, syarat bacaan je tuan-tuan dan puan-puan boleh memberhentikan bacaan. Kita boleh hentikan, tapi diharuskan meneruskan bacaan. Boleh berhenti, tak ada masalah berhenti, tapi diharuskan kita untuk meneruskan bacaan. Itu bagi tanda waqaf sod, lam dan ya. Ni sod, lepas tu ada maaf. Okey, ni sod, lepas tu nampak tegak ke atas tu lam, ekor ke bawah tu ada ya. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan, kita ke ayat yang kita ke kalimat yang seterusnya yang di bawah. Okey tuan-tuan dan puan, hukum ni sama saja. Nampak waw ada waw ada bulat atas ni, sama seperti di atas. Waw ziyadah, tidak ada apa-apa maksud. Kemudian tuan-tuan dan puan, sama juga. Boleh kata perkataan kalimat pertama dengan kalimat yang bawah ni hukum dia sama. Ini adalah waw ziyadah dan ini adalah mad wajib muttasil. Tidak ada apa-apa perbezaan, sama saja atas bawah. Kemudian kita ke kalimat seterusnya, humu. Tak ada apa hukum. Tapi bagaimana seandainya kita menggabungkan dua perkataan selepasnya? Al-muflihun, perkataan selepas humul. Jadi bagaimana bacaan tuan-tuan dan puan? Bacaannya bacaannya akan menjadi humul muflihun. Humul muflihun tuan-tuan dan puan. Kenapa kita baca humul muflihun? Kerana di sini ada tanda apa tuan-tuan dan puan? Tanda
hamzah wasal. Hamzah wasal seperti mana kita tahu, kalau kita pelajari hukum tajwid, hamzah wasal ni kebiasaannya di pulau, dibiarkan, tidak ada apa-apa makna, tidak apa-apa baris. Jadi kita terus memasukkan huruf mim ini ke dalam huruf lam di sini. Jadi hamzah di sini hilang, ibarat dia hilang. Ada, masih ada tulisan, tapi ketika kita baca dia hilang. Jadi bacaan macam mana? Humul muflih, humul muflihun. Ini nama dia apa tuan-tuan puan? Tak, maaf saya lupa nak tulis. Ini namanya adalah, ini nama dia alif lam qamariyah. Ini namanya, hukum tajwid ini namalah alif lam qamariyah. Baik. Baik. Betul-betul bapak masih ingat alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiah? Beza alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Okey, baik. Kemudian hukum yang terakhir tuan-tuan puan boleh tengok di sini adalah hukum mad arid lisukun. Di sini kita tengok yang 3 huruf terakhir, mad arid lisukun. Mad arid lisukun saya tulis. Mad arid lisukun. Mad arid lisukun tuan-tuan dan puan-puan. Tak, maaf tak nampak Jangan saya betulkan biar jelas. Alright, okey, bismillah. Mad arid lisukun tuan-tuan puan-puan. Tuan-tuan biasa dengar mad arid lisukun ni sebab apa? Dalam Al-Quran, asal kita nak berhentikan bacaan, kita akan ketemu dengan hukum mad arid lisukun. Tak pernah lepas. Okey, mad arid lisukun tuan-tuan dan puan-puan. Apa syarat nak mengetahui bahawa itu adalah hukum mad arid lisukun? Mad arid lisukun di mana kita ingin memberhentikan bacaan, dan huruf yang berada di huruf terakhir ini harus dimatikan. Dia huruf hidup, ada baris, tapi kena dimatikan. Kemudian sebelum huruf yang dimatikan ini adalah huruf mad asli. Jadi bagaimana kita mematikan? Jadi bagaimana selepas itu kita mematikan nun ini? Kita matikan nun ini. Jadi bacaannya akan menjadi hun. Hun. Baik. Berapa panjang kadar Ustaz bacaan Ustaz kalau mad arid sukun? Mad arid sukun ada 3 panjang harakat dia. Ada 3 kadar panjang harakat. Yang pertama 2 harakat, 4 harakat dan juga 6 harakat. 2 harakat, 4 rakaat dan juga 6 harakat. Kebiasaannya kalau para qiraah dia akan baca 6 panjang sebab dia adalah huruf adalah ayat terakhir, adalah perkataan terakhir. Baik tuan-tuan puan-puan, ingat mad arid sukun di mana kita ingin berhentikan bacaan dan huruf terakhir itu adalah huruf yang berbaris atas bawah depan, kita kena matikan. Kemudian seterusnya sebelum huruf yang dimatikan itu adalah huruf mad. Pertama ada waw, biasanya waw dengan ya saja biasa kita lihat adalah waw dan ya. Okey. Jadi itu adalah syarat bagi mad arid sukun. Baik tuan-tuan, bagaimana bacaan dia? Bacaan dia ingat tuan-tuan mad arid sukun sama ada 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Baik. Dia baca bagaimana tuan-tuan puan? Kita baca dia adalah humul muflihun. Saya ambil 6 tadi tu. Saya ambil 6. Okey, baik. Itu adalah hukum tajwid bagi ayat nombor 5 surah Al-Baqarah muka surat 2. Baik. Macam mana bacaan dia? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca sama-sama Tuan-tuan puan boleh baca sama-sama, lihat Al-Quran. Saya akan baca perlahan-lahan, jangan risau. Saya akan baca bersama-sama tuan-tuan walaupun saya tak nampak tuan-tuan puan sebenarnya, tapi saya akan baca perlahan-lahan supaya tuan-tuan puan boleh mengikuti bacaan saya. Okey. Kita akan baca dari awal sehingga kalimat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, dan itu adalah bacaan yang pertama. Itu kalau kita tidak menghentikan di sini. Bagaimana seandainya kita baca dah henti kat sini sebab nafas tak cukup? Okey, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala huda
min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi itu adalah pembahasan hukum tajwid bagi ayat 5 surah Al-Baqarah muka surat 2. Baik, minta maaf saya agak ni sikit. Okey, okey, baik. Jadi itu saja pembahasan kita pada hari ini mengenai ayat nombor 5. InsyaAllah sebelum kita tutup, kita tengok dulu ada sebarang komen ataupun pertanyaan, persoalan. Waalaikumsalam Ramlah Ngah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dah share. Terima kasih. Live pukul berapa, hari apa? Mengenai live pukul berapa dan hari apa, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada admin kami. InsyaAllah admin kami akan memberitahu segala butir-butir mengenai makluman dari segi live dan juga bila waktu dan hari, insyaAllah. Baik, Ustaz Amirul Ashrabi Syamsuri, salam ukuah juga buat Puan Ramlah Ngah. Okey, baik. Jadi itu saja daripada saya, insyaAllah. Yang sedikit insyaAllah memberi banyak keberkatan, yang sedikit insyaAllah memberi banyak ilmu pengetahuan. Kadang-kadang kita tak perlu pun menghabisi satu ilmu tu dalam satu hari, cukup sedikit tapi istiqamah menjadikan keberkatan buat kita, insyaAllah, di dunia juga di akhirat, insyaAllah. Baik, jadi seandainya ada salah silap daripada percakapan saya, dari segi cara saya bereaksi atau apa dari segi sepanjang saya mengajar, harap dimaafkan, saya minta maaf. InsyaAllah kita akan bersambung pembahasan mengenai surah Al-Baqarah mengikut pada yang telah ditetapkan oleh admin, insyaAllah. Baik, jadi itu saja daripada saya. Yang kurang harap dimaafkan, yang salah harap dimaafkan, segala kesilapan saya semua harap dimaafkan tuan-tuan dan puan. Itu saja daripada saya. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan mengenai center atau apa, bolehlah berkomunikasi, menelefon nombor-nombor yang berada di bawah ini. InsyaAllah mereka akan menjawab soalan tuan-tuan dan puan semampunya. Jadi tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan puan ingin share, dipersilakan untuk share, insyaAllah. Kita sama-sama berkongsi ilmu. Kita sama berkongsi ilmu, sama-sama kita bermanfaatkan ilmu kita telah kita pelajari. Kenapa? Kerana orang yang berilmu, dia mudah untuk masuk ke syurga dan mudah juga untuk ke neraka. Orang berilmu boleh mampu ke syurga paling atas dan juga mudah untuk pergi ke neraka paling dalam. Apa maksud saya adalah orang yang paling mudah masuk ke syurga paling dalam adalah di mana orang yang ada ilmu tapi tidak memanfaatkan. Jadi kita sama-sama memanfaatkan ilmu kita pelajari hari ini. Share setiap grup, kita share supaya mereka mempelajari juga, insyaAllah. Jadi asas barang jangan lupa untuk subscribe, share dan like. Ada sebarang persoalan boleh bertanya. Dan insyaAllah itu saya daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tutup kita punya majlis ilmu kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As, dan kita juga baca surah doa tilawah Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.